Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazlina binti Muhammad Nazi. Nombor matrik saya 070149. Nama saya Aina Suha binti Abdul Rahman. Nombor matrik 068921. Kami akan bincangkan tentang hubungan dengan manusia. Personaliti unggul membawa maksud manusia yang berhemah tinggi. Jadi, kepentingan tanggungjawab diri, keluarga dan masyarakat dalam membentuk personaliti unggul ialah kita dapat menjaga maruah dan identiti diri dalam terpengaruh dengan perkara-perkara yang buruk. Dalam keluarga pula, kita dapat menjadi teladan yang baik kepada ahli keluarga yang lain. Masyarakat pula dapat hidup dengan tenang dan harmoni tanpa wujud permusuhan. Contohnya, individu perlulah sentiasa menuntut ilmu serta mendalami ilmu agama agar diri individu tidak mudah terpedaya dengan perkara yang akan merosakkan kepribadian mereka. Keluarga juga bertanggungjawab dalam mewujudkan suasana yang harmoni untuk individu bagi mewujudkan persekitaran yang positif kepada individu. Perkara ini dapat mewujudkan seseorang individu yang mempunyai kualiti kepimpinan yang tinggi dan mahir berkomunikasi dan mempunyai pemikiran yang strategik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zui Munawara binti Muhammad Jarwah. Nombor matrik 070013. Nama saya pula Nur Afiqah Husna binti Rohaizi. Nombor matrik saya 069755. Okey, seterusnya refleksi tanggungjawab terhadap agama, bangsa dan negara dalam pembentukan personaliti unggul ialah kita perlulah sentiasa berakhlak mulia terhadap sesama makhluk dengan menghormati antara satu sama lain. Contohnya, dengan saling bertegur sapa, tidak mengira bangsa, agama dan warna kulit. Kesimpulannya di sini, kita haruslah berbuat baik dan memupuk akhlak mulia dalam diri supaya dapat menjadi contoh teladan baik kepada orang ramai. Assalamualaikum, nama saya Wafa Najiha binti Mukhlis. Nombor matrik saya 069092. Dan saya Nur Anissa Najwa binti Allah dan nombor matrik saya ialah 069819. Hari ini saya dan Anissa akan menerangkan tanggungjawab negara kepada rakyat dalam membentuk personaliti unggul. Dalam membentuk personaliti unggul, kerajaan boleh melaksanakan majlis keramaian yang melibatkan pelbagai bangsa dan agama di dalam negara. Kesan daripada melaksanakan majlis keramaian tersebut, rakyat dapat mengetahui dan menghormati budaya dan adat resam bangsa lain. Sebagai contohnya, rakyat Melayu dapat menghormati adat resam bahasa Cina dapat menghormati adat resam bahasa India dan seterusnya. Rakyat juga dapat menjalinkan hubungan yang baik bersama bangsa. Apabila hubungan baik dijalinkan, kerajaan dapat melahirkan rakyat yang tidak memandang serong akan budaya antara satu sama lain. Hal ini demikian mampu mewujudkan negara yang aman dan harmoni. Sekarang saya akan membincangkan tentang topik 5 iaitu hubungan insania berkaitan dengan kekurangan diri dalam adab berinteraksi dengan ibu bapa. Sebagai seorang anak, saya perlulah menjaga pertuturan kata saya semasa berinteraksi dengan ibu bapa. Hal ini supaya tidak menimbulkan salah faham antara ibu bapa dan anak. Apabila berlaku konflik yang menyebabkan ibu bapa terkecil hati, akan memberi impak kepada anak seperti hubungan ibu bapa dan saya akan menjadi regang. Bagi menyambung apa yang disampaikan oleh saudari Wafa tadi, saya seterusnya akan menceritakan tentang kekurangan diri dalam adab berinteraksi dengan guru. Yang pertama adalah membantah arahan guru ketika guru mengajar di hadapan kelas, serta bercakap kasar dengan menggunakan nada tinggi ketika bercakap dengan guru. Contohnya, menentang dengan keras suruhan guru untuk melakukan tugasan yang diberikan. Seterusnya, kekurangan diri saya sendiri dalam adab berinteraksi dengan pemimpin ialah saya tidak terlalu memberi sokongan yang padu kepada pemimpin masyarakat ketika ini. Bukan itu sahaja, saya juga kurang mengambil tahu dan tidak peka dengan keadaan semasa ketika ini. Lebih-lebih lagi, isu di dalam negara. Kesimpulannya, saya haruslah menyokong dan menghormati pemimpin agar mereka dapat memimpin negara dengan baik sekali dengan sokongan padu yang diberikan dan seterusnya agar negara mencapai kemajuan juga dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara-negara lain. Bagi saya pula, kekurangan diri saya dalam adab berinteraksi bersama sahabat ialah saya lebih gemar terperap di dalam bilik dan kurang bersosial bersama mereka di alam nyata. Contohnya, saya sering menolak perawaan mereka dalam melakukan aktiviti seperti beriadah pada waktu petang bersama-sama aktiviti
bersama-sama meskipun aktiviti tersebut dapat mendatangkan kebaikan kepada diri saya. Hal ini menyebabkan rakan-rakan saya dan saya kurang meluangkan masa bersama-sama dan jarang berjumpa. Akhirnya tidak bertegur sapa. Seterusnya, kekurangan saya dalam adab berinteraksi dengan pekerja am atau pelayan ialah dari segi cara penggunaan bahasa saya, iaitu saya agak kurang sopan dan mungkin riak muka saya yang kelihatan sedikit sombong dan tidak menyenangkan ketika memesan makanan atau semasa berurusan dengan mereka. Hal ini kerana saya sering berasa janggal dengan orang yang tidak dikenali. Seterusnya, kekurangan saya dalam adab berinteraksi dengan pelajar non-Muslim ialah cara saya berkomunikasi bersama mereka mungkin nampak kekok kerana saya tiada pengalaman satu kelas atau berkawan dengan berlainan agama dan budaya. Jadi mungkin tiada keselesaan di antara saya dan pelajar non-Muslim ketika berinteraksi bersama. Akhir sekali, kekurangan saya dalam berinteraksi dengan jiran ialah saya tidak bertanya khabar atau bertegur sapa dengan mereka kerana saya seorang yang pemalu dan tidak bijak untuk memulakan sebuah perbualan. Oleh itu, saya dan kawan-kawan akan belajar untuk memperbaiki kekurangan diri sendiri.